Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya nak tunjuk pula cara untuk kita buat contact form dalam kita punya WordPress. So nanti visitor boleh guna borang tu untuk hantar email kat kita lah. So asas contact form ni, kita buat form, visitor isi dan hantar, kita akan dapat email. So daripada situ kita boleh kembangkan lah, dia bukan sekadar contact form lah, kita boleh buat macam borang maklum balas ke, borang pendaftaran ke. Pertama sekali untuk buat contact form, kita kena install plugin dulu dalam kita punya WordPress. So dekat menu ni kita pergi ke plugin, add new. Untuk buat contact form ni sangat banyaklah plugin yang sesuai untuk kita guna. Ada yang free, ada yang berbayar, ada yang freemium. Kita boleh guna free, tapi bila kita nak guna function yang extra sikit, kita kena bayar lesen kan. So saya akan tunjuk guna plugin yang totally free lah. Nama dia Contact Form 7. So kita search Contact Form 7. Okay, sini yang Contact Form 7. So kita klik install. So lepas kita install, kita klik activate. Okay, lepas dah saya install, sekarang saya buat laman web ni guna dekat saya punya komputer punya web server. Dia punya alamat ni kan localhost /WP ni kan. So bila saya nak test contact form nanti, saya akan guna software ni, nama dia Papercard SMTP ni, untuk capture email yang contact form tu akan hantar lah. So kalau anda buat dekat localhost macam saya ni dan belum install Papercard ni, download dulu lah Papercard SMTP. Download kat dalam web ni pun boleh, ataupun tengok video saya yang sebelum ni, saya ada tunjuk cara nak install dan nak guna Papercard ni. Saya biar Papercard ni kat sini. So nanti bila kita dah test kita punya contact form ni, Papercard tu akan view email kita tu lah. Okey, balik kepada kita punya contact form ni. Bila kita dah install, kita pergi ke bahagian ni, dia akan ada contact form ni kan. Kita pergi ke contact form. Dia dah bagi satu contoh contact form ni. Macam tutorial WordPress sebelum ni, saya dah buat page untuk hubungi ni kan. Page hubungi ni. Dalam ni kosong, tak ada apa-apa je. So saya akan edit page ni. Cara kita nak masukkan contact form tu ke dalam page ni ialah pakai shortcode. Nama dia dekat contact form tadi kan, ni kan. Ni nama dia shortcode. So bentuk yang macam ni dia panggil shortcode lah dalam WordPress. So kita just copy shortcode ni. Kita paste kat mana kita nak letak. Kata kat sini kan. Ni dekat page hubungi kita letak kat sini. Update. Nanti WordPress akan gantikan shortcode tu dengan borang yang betul lah. So kita cuba view tengok. View page ni. Borang tu dah timbul dekat dalam page kita ni lah. So saya akan tunjuk cara kita buat form sendiri dan sampai kita berjaya submit form tu lah. Kita akan buat di sini add new, hubungi kami kan. Kata borang lah. Borang dekat page hubungi kami. Okey. Default dia dah bagi format macam ni. So kita boleh ubah lah ni. Your name ni, nama anda, email, subject email tu kalau kita tak nak pun tak apa, kita nak guna pun boleh juga. So subject message, submit. Katalah kita nak tambah satu lagi apa dekat mana, saya copy yang ni sini, paste kat sini. Kata kita nak minta dia orang isi nombor telefon juga kan. So visitor kena isi nombor telefon juga. So kita padam yang macam bentuk square bracket ni sebab ini yang akan gantikan dengan input yang sebenar. So kat sini kita ambil tel ni. Tel, so ini nama dia, kita letaklah telefon pun boleh. Telefon ke, phone ke. Sini required, dia orang wajib tak isi. Kalau wajib, kita tick ni. Kalau dia orang tak isi, dia orang tak submit borang tu lah. So kita tick sini. Insert tag. Okay, kata nak minta apa lagi. Kita letak email, nombor telefon, kata alamat lah mungkin kan. Alamat. So sini kita padam. Kita letak text area. Kalau text dia bentuk kecil macam ni kan, dia bentuk sebaris macam ni. Kalau text area dia bentuk macam kotak besar macam ni, kita boleh tulis macam teks panjang karangan . So untuk alamat kita pakai text area. Kata text area ni nama dia alamat. Wajib isi tak? Tak wajib. Kita untick lah. Okay, ni tak wajib. Insert tag. Nampak tak dalam dia punya code, kata coding dia ni, dia tulis kalau wajib isi dia akan letak simbol asterisk ni, kalau tak wajib dia tak letak. So nanti dia akan translate ni kepada borang yang sebenar lah. Saya save dulu, saya tunjuk contoh apa hasil dia. So bila kita dah save, dia akan bagi shortcode ni kan. Sama jugalah, kita ambil shortcode ni, copy, saya ganti dekat borang hubungi ni lah. Paste, update. Okay, tengok hasil dia.
Nah, ni ada nama anda, nombor telefon, alamat, email, subjek, message. So, semua input yang kita dah letak tadi dah wujud, dah timbul lah dalam form tu. Tapi, bila kita submit, sekejap saya try submit tengok. Okay, nama. Okay, contoh kita submit. Thank you for your message. So, dia dah hantar. Tengok dekat email ni kan. So, kita punya from, ada nama dengan email kita. Subjek ada. Message body, hai saya nak beli. So, kita punya nombor telefon, alamat tak ada dekat sini. So, kita kena tambah kita punya nombor telefon dan alamat kat sini lah. Cara nak tambah dia, dekat page ni. So, page hubungi ni kita dah tampal shortcode ni, kita dah tak payah tengok lah. Kita tutup je. So, dekat bahagian edit form ni kan. Sini bahagian kita untuk design form. Kemudian ini bahagian email pula. Bahagian mail ni. Okey, bila orang submit form tu, dia akan hantar ke email mana. Sini dia letak kod ni macam email untuk, dia akan hantar ke email admin dalam ni lah. Dalam general ni kan. Ni administration email address Jom Geek My kan. So, bila dia hantar email pun, dia akan hantar dekat sini lah. To Jom Geek My. So, kalau kita nak hantar ke email lain, kita boleh letak ke sini lah. Type je email kita. So, from, ini nama yang akan timbul. Kita boleh letak text menu juga. Kata belajar WP pun boleh juga macam tu. Subjek, ini dia akan ambil subjek daripada yang user, daripada form tadi kan. Subjek ni, kalau kita tak nak pakai subjek ni, kita boleh buang subjek. Kat sini kita boleh letak subjek kita sendiri. Borang hubungi belajar WP. So, kita akan dapat email tajuk macam ni lah. So, dekat sini kita boleh nampak setiap input yang kita minta dekat form ni, kita boleh guna balik value tu dalam bentuk square bracket macam ni. Contoh macam dekat sini dia isi email dia, your email kan, ni nama your email. So dekat sini bila kita nak dapat value balik yang user isi tu, kita guna square bracket your email. So kalau kita nak guna macam telefon tadi kan, dekat sini kita isi dia punya nama input tu telefon, nama input tu alamat. Jadi dekat sini pun kita boleh guna balik benda ni, telefon dan alamat ni. Letak sini, subjek tadi dah tak ada kan, so kita buang subjek. Nombor, letak titik tindih. Kita copy je sini, nombor telefon ni. Paste. Kemudian alamat. Titik tindih. Kita copy alamat ni. Kemudian kita boleh edit-edit lagi. Yang ni text pun kita boleh edit lagi. So bila dah siap ni, kita cuba kita save tengok. Okay. Tadi dia bold kan sebab kita tak guna lagi nilai value dia. Sekarang kita dah guna kat bawah ni. Bold tu je nak beritahu kata kita belum guna lagi lah value tu. So kita try tengok. So dah dapat ni. Yang ni yang first. Kita tak ada nombor telefon dengan alamat kan. Ni kita dah tambah nombor telefon dengan alamat. So setiap input daripada form ni kita dah capture dan kita dah hantar ke email kita lah. Okay. Lagi satu fungsi dalam contact form server ni. Dekat bahagian mail ni kan. Kita boleh tambah bawah ni. Mail to ni. Mail to ni maksud dia bila orang submit borang tu, kita boleh hantar ke dua email berbeza. Kita nak hantar ke admin satu, kita nak hantar ke, contohnya macam kita nak hantar ke orang yang isi borang ni sendiri. Dia dapat juga salinan email yang dihantar tu. Ni dari sisi satu ni, your mail. Your mail tadi kan yang untuk user tu isi kan, your mail. So dekat mail ni dia akan isi balik to ni kepada email orang yang isi form tu. From website kita, subjek kita boleh letak subjek ni, kata kita boleh letak sini terima kasih daripada belajar WP contoh kan. Header reply to ni in case user tu klik reply dalam email dia, dia akan letak email admin website ni lah, email kita lah dalam dia punya compose email tu kan. So dekat body ni kita boleh copy balik bahagian ni, copy semua bahan ni, kata kita letak sini, terima kasih kerana menghubungi kami. Berikut adalah maklumat yang anda isi di laman web kami. Dia pun akan dapat salinan ni jugalah. Kita buang je. Kita save. Refresh sikit. Kita akan test tengok. So dekat paper card ni, saya delete lah. Delete all. Kita clear balik. Okay, sekarang kosong kan.
Tengok bila saya klik submit dia akan hantar 2 terus email serentak kan. Satu dia akan hantar dekat owner website tu, kita lah hantar kepada pihak kita dengan subjek borang ni kan, saya letak tengah sikit. Dan lagi satu dia akan hantar email kedua kepada orang yang isi borang tu sendiri. Tak semestinya kita buat macam tu. Kalau tak nak pakai tu, just disable je mail tu ni, tak perlu pun. Okey, seterusnya saya akan tengok dekat tag messages ni. Ini kalau kita nak customize kita punya form tu lah, kita nak ubah teks tu bagi bahasa Melayu ke, bagi ayat dia friendly sikit ke kan. So kita boleh ubah sini, translate je lah. Translate semua ni. Klik save. So nanti bila orang hantar message ke apa ke, dia akan dapat macam ni lah. Thank you for your message ni. Contact form 7 ni dia guna shortcode kan. So sebab dia guna shortcode ni, kita nak letak form tu dekat page boleh, dekat widget pun boleh. So tak semestinya kita dekat page lah. Katalah dekat sidebar ni kita nak letak mini contact form kan, orang boleh terus quick submit kan. Saya tunjuk contoh kita buat satu form ni, buat form simple. Kemudian dia dah bagi shortcode ni kan, kita copy shortcode ni. Saya akan pergi ke appearance, widget. So tadi kita buat borang contact form dekat page, sekarang kita nak tunjuk dekat widget pun boleh juga. Dekat widget ni saya letak widget baru lah, text. Okay, text. Letak sini paste shortcode tu, tak tajuk sila, get in touch contoh kan. So kita klik save. So sekarang dah ada widget kan, kita cuba refresh tengok. Klik home lah. Tu dia dah timbul form kat sini. Jadi contact form tu kita boleh timbulkan dekat page boleh, dekat widget pun boleh juga. Lagi satu perkara yang penting dalam bila buat contact form ni ialah captcha. Captcha ni nak kurangkan, nak halang spam lah. Sebab spam ni dia akan guna bot ataupun script yang automated lah. Dia akan cari contact form dalam setiap website tu, dia akan auto submit. Masa anda buat dekat localhost ni, dekat komputer ni, tak ada siapa nak spam lagi lah form tu. Tapi bila anda buat dekat live server, dekat website yang dah tengah live sekarang, patutlah pakai captcha ni untuk kurangkan serangan spam tu. Kita pergi ke bahagian contact ni, integration ni. Klik ni, reCAPTCHA ni, klik setup integration. Dia pakai reCAPTCHA version 3. So kita klik sini, dia akan bagi instruction lah untuk buat, untuk dapatkan side key dengan secret key ni. Kemudian kat sini registering a site ni, dia bagi link ni siap-siap. Dia terus ke page untuk ke reCAPTCHA ni lah. So saya isi belajar WP reCAPTCHA version 3. Kat sini isi domain anda yang website yang tengah live tu lah. Kalau dekat localhost tak perlu reCAPTCHA lagi pun, sebab tak ada orang boleh access kita punya form lagi kan. So ini untuk reCAPTCHA ni untuk website yang dah online lah. Kata kat sini saya isi localhost website. Okey, nanti isi website anda sini lah. Kemudian accept, kemudian submit. Ini dia dah bagi key, kita copy side key ni. Kita copy secret, save. So bila dah siap setup ni, sebab dia reCAPTCHA version 3 ni dia tak tunjuk macam chatbot, robot, tick apa semua kan, kat puzzle. So dekat form anda dia dah automatic adalah dekat bawah ni ada ikon timbul ni kan, protected by reCAPTCHA ni. So kalau dia detect kita ni user human, kita boleh isi biasa je lah. Bila dia detect bot yang isi form tu, dia akan halang form submission tu lah. So bot tak boleh submit form tu. Okey, saya rasa setakat ni sahaja perkongsian tentang contact form 7 ni. Lagi sekali kalau anda nak cuba plugin lain pun boleh juga. Kalau ataupun anda nak spend duit untuk plugin yang berbayar pun boleh juga. Just pergi ke plugin ni, add new. Dan boleh cuba plugin contact form lain lah. Sebab ada yang jenis drag and drop, ada yang banyak function lain lagi. So kita boleh cuba-cuba tengok-tengok lah mana yang kita suka dan sesuai kan. So kalau nak tambah lagi, cari sini contact form. So yang mostly yang kita boleh install kat sini, kita boleh cuba secara percuma dulu lah. Setakat ni dulu perkongsian cara untuk buat contact form dalam WordPress. Kita jumpa lagi di video akan datang dan selamat mencuba dan Assalamualaikum.